Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, syukur kita boleh bertemu lagi dan untuk kita meneruskan pengulangan semula kepada beberapa pengetahuan yang telah pun kita miliki. Dan memang elok kita sentiasa refresh balik, ingat balik kepada pengetahuan-pengetahuan asas yang telah pun kita pelajari dahulu, ataupun bagi yang belum pernah mengadap secara khusus ulasan pengajian kupasan tentang perkara asas yang kita ketahui, iaitu salah, iaitu sembahyang. Jadi merupakan suatu anak kunci kepada kejayaan dunia dan akhirat. Kalau salah itu Allah terima, maka akan terbukalah amalan-amalan yang lain untuk dianalisa, diterima. Tapi kalau salat sudah tidak diterima, maka yang lain kesemua tidak ada guna. Sebab itu maka penting. Dan yang telah kita sampai pada kuliah terakhir sebelum saya bercuti, kita membincangkan semula tentang tubuh badan kepada sembahyang. So sembahyang ada tubuh badan, fizikal, ada ruh. Tubuh badan dia ialah rukun dia. Rukun makna kekuatan. Kalau rukun rumah, tiang tu. So tiang kekuatan kepada rumah. Sembahyang mesti disebut sebagai tiang agama, tapi itu makna umum. Di dalam sembahyang itu sendiri, yang diambil daripada sembah yang Maha Esa, dipendekkan menjadi sembahyang. Ini orang lebih suka perkataan salat ataupun salah. Tapi keduanya membawa makna yang sama, sembah yang Maha Kuasa. Sembahyang ini kekuatannya pada rukunnya. Kalau satu rukun cacat, dia tidak jadi macam tiang rumah. Kalau rumah tiang 13, satu tak berfungsi, lain berfungsi, rumah masih tegak. Dia lain dengan sembahyang. Sembahyang dia ke-13 itu dia asas, dia kekuatan. Satu runtuh, semua sekali runtuh. Sebab itu penting yang saya ulang tu dalam kitab ini dan kitab lain pun. Dulu kita baca kitab Sayyidus Salikin sama Palembangir pun menyebut, memanglah salat itu merupakan tiang kepada agama. Dia ada tubuh badan, dia ada ruh. Kitab ini pun yang kita bawa, Syahadat Qatani pun juga menyebut, mengatakan bahawa rukun sembahyang itu adalah tubuh badan kepada sembahyang, dan khusyuk sembahyang itu adalah ruhnya. So ada tubuh sahaja, ruh tidak ada pun tidak berguna. Ada ruh sahaja tapi tubuh tidak ada pun tidak ada guna. Bila tubuh badan disambungkan, dikaitkan, dihidupkan dengan ruh, maka jadilah dia penyembahan Allah Subhanahu wa taala yang nama ubudiyah. Itu yang telah kita ingatkan balik. Dan dulu saya ingat kita telah bincangkan sedikit daripada rukun sembahyang dahulu. Kita sampai, saya ingat pada halaman 8 dulu, sampai kepada rukun yang ketiga selesai. Kita masuk rukun yang keempat pada malam ini. Dia rukun, kita faham rukun sembahyang, berdiri betul, takbiratul ihram, niat berdiri betul, ihram. Yang maksud yang keempat pada malam ini, tengah-tengah tu keempatnya membaca Fatihah pada tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk. Dia sebut daripada awal dah.
bagi makmum yang muwafiq, yang bersama-sama dengan imam dalam takbiratul ihram, atau dengan lain perkataan senang faham, makmum yang datang sempat bersama-sama dengan imam dalam awal sembahyangnya, maka dia wajib menyelesaikan Fatihahnya. Dia tak boleh tunduk. Kalau dia masbuk, imam dah mendahului dia, Fatihah dah habis, imam dah katakan begitulah senang faham, dia baru masuk, imam pula baca inna ataina pula, betul pula 3 ayat. So dia ada 7 ayat, dia tak sempat. Tidak mengapalah yang masbuk ini meninggalkan tamatnya Fatihah. Tak payah tamat. Sekadar mana yang dia sempat sahajalah. Kalau sempat 1 ayat saja, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dah boleh tunduk dah. Dah dapat rakaat dah. Itu dia katakan kecuali tu. Dia katakan Fatihah tiap-tiap rakaat, melainkan rakaat orang yang masbuk. Itu dia tak payah baca habis lah, tak apa. Dan Bismillah itu 1 ayat daripadanya. Ini panjang perbahasan. Dalam kitab fiqh ni daripada awal, daripada zaman Nabi lagi dah. Perbahasan Fatihah ini, yang mengatakan ayat daripada Fatihah ada hujah yang cukup kokoh. Yang tak kata 1 ayat Fatihah pun ada hujah kokoh. Yang penting sekali ialah bahawa ada 2 riwayat yang kedua-dua sahih. Satu hadis riwayat Abu Hurairah. Abu Hurairah telah bersembahyang dengan suatu kumpulan makmum selepas wafat Nabi. Orang-orang itu minta Abu Hurairah yang sentiasa bersama-sama dengan Nabi ini menjadi imam kepada mereka sembahyang, kami nak ikut. Maka Abu Hurairah mengimamkan sembahyang jamaah ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, baca kuat. Alhamdulillah sampai amin, habis sembahyang. Selesai sembahyang, maka Abu Hurairah berkata kepada mereka, itulah sembahyang yang aku hafal, yang aku dengar, yang aku lakukan bersama dengan Nabi sampai dia wafat. Perbincangan mana pun itulah hadisnya. Bagi orang yang menganggapkan Fatihah itu 1 ayat dan dibaca dalam sembahyang jahar kuat bersama dengan ayat lain, dia hadis Abu Hurairah. Yang mengatakan bahawa dia bukan daripada Fatihah, hadis Anas bin Malik. Hadis Anas juga seorang sahabat besar. Anas pernah mengatakan, aku bersembahyang bersama dengan Nabi, Abu Bakar, Umar dan Osman. Mereka semua memulakan dengan Alhamdulillah Rabbil Alamin, tanpa aku dengar mereka membaca Bismillah. Hadis Anas sahih, Abu Hurairah sahih. Sebab tak dipertikaikan tak hadis itu. Maka ada 2 versi. Makna dia, baca pun tidak mengapa, tidak baca pun tidak mengapa. Jangan jadi masalah. Kalau saya dah biasa daripada zaman kecil lagi pun duk baca Bismillah kuat bersama dengan Fatihah, tak apa, baca. Pegang kepada hadis Abu Hurairah, hadis sahih, tak usah pertikaikan. Tapi hadis Anas tu dipertikaikan sebab Anas meriwayatkan 2 hadis. Dia pernah mengatakan bahawa Nabi baca Bismillah dengan kuat. Dia katakan pernah Nabi tidak baca. Ilmu hadis mengatakan bahawa jika seorang rawi meriwayatkan 2 hadis yang berlawanan, dipanggil muttarib bil matan, tapi sanad dia betul. Itu cerita ilmu orang nak mendalam tak biasa. Dalam lah, duk cangkat pun tak faham dalam apa. Okey, tak ada masalah. Kalau saudara pergi Timur Tengah, saudara pergi ke Mekah, tidak dengar imam baca Fatihah,
Tak dengar imam baca bismillah, tak ada masalah. Dia berpegang dengan hadis Anas, tak apa. Tapi yang masalahnya bahawa kita boleh terima, saya boleh terima semayang belakang orang yang tidak dengar Fatihahnya, tak ada masalah. Tapi masalah mereka pula jika semayang belakang kita yang baca bismillah kuat, dia bising macam dunia nak kiamat. Ada sahih ratus juta ni orang yang beramal dengan bismillah kuat ni. Ratus juta daripada Indonesia ke Brunei, ke Singapura, ke Malaysia, sampai ke Thailand, sampai ke India, sampai ke Maghribi yang saya jumpa, sampai ke Tunisia yang kita pernah jumpa. Dia baca kuat, baca pelan. Tapi nak menafikan bismillah itu satu ayat daripada Fatihah tak boleh. Sebab Nabi sebutkan, aku diturunkan as-sab'ul masani, 7 puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. As-sab'ul masani, ayat Quran. 7 puji-pujian. Kalau anda buang bismillah, tinggal 6. Maka 7 di mana? So maka tak dipertikaikan bahawa bismillah itu memang satu ayat Quran dari surah An-Naml. Innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu ayat Quran, tapi ketika turun Fatihah, turun yang lain ke semua tak ada bismillah. Bismillah hanya ada dalam surah An-Naml saja. Cerita pasal Nabi Sulaiman menghantar surat kepada puteri Balqis di Sana'a Yaman yang dibawa oleh burung belatuk. Burung pelatuk ke belatuk ke? Burung belatuk dia apa? Kingfisher ke? Okey, burung belatuk bawa surat terbang daripada Sana'a. Ayat Quran. Ayat Quran bukan cerita. Burung belatuk bawa surat Nabi Sulaiman daripada Palestin pergi ke Sana'a Yaman, dan burung belatuk kenal negeri pun nama dia Yaman. Dan pergi cari kenal pun, dia terbang, dia pergi jumpa dengan Puteri Balqis. Dia lepas surat dekat Balqis terima surat itu. Tengok, innahu min Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia declare surat ini datang daripada Sulaiman yang bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. So, bismillah ni ada bukan zaman Nabi Muhammad, ada dulu dah, ada zaman Nabi Sulaiman dah ada dah. Okey, tapi dibawa semula, diturun semula ayat itu kepada Muhammad dalam surah An-Naml, surah Semut. Maka tetap dia ada. Bila Quran disusun, ulama semua pakat mengatakan bahawa yang tak dipertikaikan oleh zaman Osman Ibn Affan, oleh penulis-penulis wahyu yang terkenal, di antaranya Ubay bin Ka'ab. Apa dia? Tiap-tiap permulaan surah dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu kita buka Quran sekarang, buka daripada mula Fatihah, atasnya bismillah. Alif Lam Mim awal bismillah, Al-Imran awal bismillah, An-Nisa awal bismillah. Melainkan surah Bara'ah, surah Taubah dipanggil Bara'ah, start dengan bara'atun minallahi wa rasulih tanpa bismillah. Kenapa? Sebab jika ada situ bismillah, dia jadi 115 bismillah. Maka ambil dalam surah 6 tadi, letak di Bara'ah ataupun Taubah itu, maka bismillah ada 114 kali, sama dengan surah 114 kali. Okey, so kesimpulan dia itulah dia. Maka yang diamalkan ialah, setahu saya lah, memang semua orang bila nak sembahyang, dia jadi imam sembahyang, kata imam sembahyang, kata semua orang tanpa kecuali dia baca bismillah. Melainkan ada yang sir, yang baca pelan, dan ada yang baca kuat. Kalau di Mekah, di Madinah, kalau
Syekhul Maqari, tokoh Quran yang besar sekali adalah Abdul Rahman Al-Huzaifi. Dia baca bismillah perlahan, tapi orang semua dengar. Pasal mikrofon sensitif. Dia start dengan Allahu Akbar. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita dengar bismillah. Yang lain tak bunyi langsung, tapi bismillah dibaca. Cuma antara kuat dengan tidak kuat. Kesimpulan akhir dari seri, saya katakan kita membaca kuat bismillah itu kerana kita mengambil hadis sahih Abu Hurairah. Hadis itu hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis Bukhari tu. Bukan sebarang hadis. Okey. Satu ayat daripadanya wajib, okey, kena bacalah. Wajib memeliharakan segala hurufnya. So, huruf-huruf yang dalam Fatihah itu wajib dijaga, disebut dengan betul, dan tasydidnya. So, diberi penekanan khusus kepada tasydid. Tasydid ialah syaddah yang ada dalam Al-Fatihah. Kalau tuan-tuan balik tengok Fatihah semula, kita akan berjumpa sepanjang Al-Fatihah itu ada banyak 14 syaddah. Semua kena sebut, kena timbul, kena zahirkan syaddah yang 14. Kalau tinggal 13 saja, itu yang Imam Syafi'i kata, saya sebut dah ni. Kita Imam Syafi'i yang beri fatwa bismillah itu dia satu ayat pada Fatihah wajib didekatkan. Imam Syafi'i lagi, sebab dia katakan bahawa sesungguhnya bagi Fatihah itu ada 14 syaddah. Sesiapa yang meninggalkan, ihmal, meringankan atau tidak menyebut dengan tegang satu syaddah saja, maka terbatallah Fatihahnya. Bila terbatal Fatihahnya, tidak sah Fatihahnya, maka tidak sah sembahyangnya. Di mana kena bilang daripada bismillah. Jika bila Fatihah tak cukup, kusat bismillah, satu, millahi satu, Rahman dua, Rahim. Dalam bismillah 3 syaddah. Bismillahirrahmanirrahim 3. Alhamdulillah 1. Rabb 2. Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin itu maklin tu. Sungguh orang tanya saya kata maklayin, bukan maklayin, maklin. Maklin ini kalau diwakaf atas maklin, maka wajib dipanjangkan sekurang-kurang 2 harakat boleh, 4 boleh, 6 boleh. Kalau tak diwakaf tadi dia tak ada mat. Macam Maliki Yaumiddin, Yaum. Okey. 7. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bilang balik semua ada 14. So, dan memang nak kena master, nak kena perhati betul, sebab kalau kita baca memang dia 14. Syaddah tu ada 14. Apa dia syaddah? Syaddah maknanya dia asal dia 2 huruf. Kalau bismillahi itu dia lam pertama tu mati, lam kedua boleh hidup. Lam pertama tu dia dua bismillahi, lam pertama tu dia mati, dua kedua hidup. Dia dihazafkan lam itu dimasuk dalam yang kedua, jadikan syaddah. Macam Ar-Rahman ni dia asalnya alif lam ra ha mim nun. Asalnya alif lam ra. Ra pertama tu dia mati, yang kedua hidup. Nak tulis 2 kali ra tu banyak cerita Quran ni, berapa ribu syaddah ada. Maka dihazaf yang pertama dimasukkan, dipanggil syaddah. Maka jadi Ar-Rahmanir Rahim. Tu bacaan dia mesti tidak kurang daripada 2 harakah sebutan dia, ataupun dengan senapan 2 harakah lah. Kalau Ar-Rahmanir Rahim tak ikut. Iyyaka na'budu tak ikut. Ihdinas sirat tak ikut. Dia mesti ada satu mati yang pertama tu. Kalau ihdinas sirat, iyyaka na'budu wa iyyaka, iya pertama dia mati, mati, iya boleh hidup. Tak boleh saya ulang balik. Itu penting. Tak kira lah lelaki dengan perempuan. Kalau perempuan baca tak bunyi,
Tapi salah ni tetap salah walaupun tak bunyi. Bukan mesti bunyi pun nak betul. Tak bunyi taklah. Kalau senang kalau gitu mengelak daripada salah, pakai malam baca perlahan. Pasal apa? Takut bila bunyi silap. Kalau orang baca silap juga. Kalau bismillahirrahmanirrahim, mana ada syaddah? Ar-Rahmanir-Rahim. Itu dia katakan syaddah itu yang ditekankan dengan 2 harakat sekurang-kurangnya. Kita tinggal satu sahaja maka tidak sah Fatihah. Tu. Dan tertibnya ikut ayat lah. Jangan baca start dengan iyyaka na'budu lepas tu alhamdulillah. Ikut tertib lah. Dan mualah satu demi satu tu. Mualah ini bagi maksud memang dalam masa Jibril menurunkan Fatihah kepada Nabi Muhammad, nama baca memanglah Fatihah itu dibacakan ayatan ba'da ayatin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Pasal ada hadis sahih juga yang mengatakan bahawa bila orang Islam mukmin membaca Fatihah alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab kepadanya, hamadani abdi maliki yaumiddin asna alayya abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li abdi wa abdi ma sa'al. Tiap-tiap ayat yang kita baca itu Allah jawab. Kita tahu dah itu. Sebab itu dia katakan bahawa kena bonti. Ulama mengecualikan untuk keringanan bagi sembahyang malam yang agak panjang seperti salat tarawih, maka dikecualikan, diharuskan kalau nak main tarawih 20 tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim. Tak dan 2 rakaat kawan sebut dah. Dia bisik kawan, ada yang 8 tau, depan yang dekat. Panjang. Sebab tu kita dengar tidak ganjil ke saudara pergi ke Mekah pun, di Madinah pun dalam tarawih. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. So dia panjang, dia ringkas sebab nak jaga orang-orang yang tidak dibiasakan dengan sembahyang panjang. Tapi ambil yang senang bahawa Fatihah dalam sembahyang biasa dibacakan satu ayat demi satu ayat, tak disambung. Itu yang paling sahih. Sambung boleh dalam keadaan tertentu sahaja. Itu dan di antara mualah di antara kalimahnya. Itu tanpa Fatihah. Rukuk yang kelimanya rokok, sekurang-kurangnya tunduk. Tengok eja tunduk tu pun. Baca sekurangnya tanduk. Tak nak dia kau. Rukuk yang kelima rokok, sekurang-kurangnya tunduk sekira-kira sampai 2 tangannya akan 2 lututnya. Dengan tumakninah yang menceraikan di antara angkatnya dan tunduknya. So dia beritahu dah bahawa rukuk, tunduk, tumakninah kena bonti. Kena bonti. Bonti itu apa dia? Bonti itu sekiranya menceraikan di antara angkatnya dengan tunduknya. Jangan tunduk angkat. Kena ceraikan. Cerai maknanya kena pisahkan. Pisah maknanya tunduk, selesaikan tunduk itu dahulu. Berhentilah, senang fahamnya. Tumakninah itu berhenti sampai ke hadis Nabi yang sahih, sampailah tulang kita bila kita tunduk begitu, tulang belakang kita dia terenggang sikit. Bila kita buka dia renggang. Bila kita tunduk itu dia ambil masa untuk tulang itu ambil tempat dia balik. Tunduk. Jangan dikasat yang lain di bawah rukuk. Jangan tunduk nak tengok pacat di kaki ada kan. Ataupun tunduk nak tengok stukin bocor ke tak bocor ke. So, qasad untuk rukuk, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang akmalnya, yang sempurnanya disamakan belakangnya dan tengkuknya.
Itu yang afdal lah. Tapi nak sama belakang dengan tengkok tu, tengoklah kalau orang yang kena slip disc, memang langsung tak boleh bengkok, yang tunduk kepala aja. Orang yang mu'tadil, orang yang sederhana, lebih kurang kena ambil kira tunduk itu dikehendaki bahawa tengkoknya belakang, tulang belakang dengan tengkoknya kira agak-agak samalah. Dan mendirikan dua lututnya, lutut kena tegak, kena berdiri. Jangan rukuk dalam keadaan lutut kita macam berdiri tai chi tu. Atau orang belajar silat pergi kuda-kuda kan, tegak kuda-kuda. So, kuda-kuda orang tak duduk gitu, mesti begitu. Tapi rukuk tidak boleh pakai kuda-kuda tai chi, kuda-kuda silat pun tak boleh, dia kena tegak. Itu yang tu saya kata kadang kitab macam ni dia, kita kena fikir bahawa pengaruh kitab ni saya tengok keseluruhan orang Tenggara Asia ni, kita Malaysia, kita beribadat atas ayah saya dulu, bila saya tidak mengaji kitab ni dulu, kita baca Ar-Rayh Taqrib, kita baca Fathul Mu'in, tapi bila tengok balik apa yang kita buat tu exactly ni, dalam bacaan pun dalam ni, tertib dalam ni semua, dia dah perah ambil ke semua, maka kita dapat balik. Cara kita tunduk pun sama, tengkok sama dengan belakang, dua lutut, dan pegangkan keduanya dengan dua tapak tangannya. Tu tapak tangan ni kena pegang lutut, dan menceraikan segala anak jarinya ke kiblat. So anak jari ni dia tidak ditentumkan ke semua tengah-tengah lutut begitu, dia kena buka. Tapi kesemuanya dia menuju ke kiblat. So, jangan ini menghadap Rusia, ini menghadap Jepun. Dia cerai tapi dia menghadap kiblat. Itu dia katakan dia menceraikan segala anak jari ke kiblat. Yang penting tunduk, tumakninah, berilah kepahaman bahawa tengkok ni sama dengan belakang, kaki kena berdiri tegak, jangan bengkok, tegak, tangan letak atas tubuh lutut, jangan dikembarkan semua begitu, dibuka sikit, tapi buka pun jangan sampai terbuka sangat, agak yang kesemuanya agak turun ke bawah, dia menghadap ke kiblat. Itu maksud dia. Itu yang kelima. Yang keenam, i'tidal. Kalau sembahyang sunat sekalipun, yang i'tidal ialah kita bangun daripada rukuk. Jangan pula kerana aku sembahyang sunat saja tak boleh i'tidal, keterus saja. Tak, disebut dah. Hatta sunat sendiri pun mesti i'tidal, bangun semula dari rukuk. Iaitu kembali ia kepada qiyam, kepada berdiri seperti dahulunya. So balik semula dengan tumakninah. So semua tumakninah. Tumakninah ni hadis sahih, tumakninah. Tak ada petikai. Dan tidak pernah ada satu hadis pun ataupun ulama yang syawaz, yang ganjil pun saya tak pernah jumpa mengatakan bahawa boleh talak tumakninah. Tapi yang pelik tu pula, kita tak nampak sangatlah di Malaysia ni kita tertib, mungkin sembahyang kerana kita duduk mengaji macam ni, itu imam, tu guru sebut. Cuba tengok di Mekah tu, sorry lah, setengah-setengah orang India, antara rokok yang tidak tu dia tak ada naik pun, tak sempat betul tunduk dia dah, dan tunduk pun macam tak sempat kena di dalam balik. Tapi yang pelik itu pula, lepas salam bangun sembahyang balik, lepas salam bangun sembalik, berpuluh-puluh rakaat. Kita berkata, kalau nak buat cepat kerana kamu nak terberak, tak apa. Ataupun kamu sembahyang cepat bagi salam kerana bah tunggu, tak apa. Tapi hang buat banyak rakaat, artinya masanya ada, tapi buat amat cincai, kenapa? Baik-baik dua sahaja. Buat 2 rakaat sahaja tapi ada tumakninah. Sebab hadis tumakninah sahih. Dan bukan seorang saya tengok, ramai sangat yang jenis sembahyang jenis tu yang kalut. Ada masa kita sembahyang kalut, tapi takkan
Kalau semayang sunat sampai tengok lepas salam buat balik tu, kenapa sampai akhirnya 100 rakaat pun satu pun tak terima? Pasal rukun tamakninah tidak ada. Sebab tamakninah dia panggil rukun dalam rukun. Dalam rukun rokok ada tamakninah. Dalam i'tidal ada tamakninah. Rukun dalam rukun. Tapi hadis Nabi sahih, saya ulang balik, mengatakan kena bonti. Sebab tu kita sembahyang mesti beri hak sembahyang. Ada hadis Nabi yang Nabi sebutkan, orang yang paling buruk ialah orang yang mencuri dalam sembahyang. So mencuri itu buruk dah. Mencuri itu, curi duit ke curi apa, buruk dah. Tapi curi dalam sembahyang lagi buruk. Sahabat saya, apa dia curi dalam sembahyang? Tidak sempurna rukuknya, tidak sempurna i'tidalnya, tidak sempurna sujudnya. Itu orang yang mencuri dalam sembahyang. Tapi bahasa curi itu kadang banyak tukang rumah pakai tu. Tukang rumah potong, curi sikit, suruh curi potong sikit. Curi tu maknanya basi sikit lah, bagi lebih sikit, curi sikit lah. Pasal apa guna curi? Abang kata lebih lah. Tapi bahasanya begitu, bahasa tukang rumah. Saya dengar ayah selalu potong, curi sikit. Ajak kita curi ya. Tapi dah tu bahasa tukang rumah tu. Ketujuh sujud 2 kali pada tiap-tiap rakaat dengan tamakninahnya. Dan kalau ia sujud atas sesuatu yang ia tunggang, atas kereta ataupun sujud atas belakang lembu lah, kita duduk kenuk lembu ke atau belakang kuda, tunggang yang tiada bergerak, dengan geraknya sekalipun tak apa, boleh kita sujud walaupun di atas benda yang bergerak, tapi kepala kita tidak boleh bergerak. Jadi katakan kita sujud atas yang tunggang, maksud dulu tunggang tu dia naik kuda lah. Nabi pernah sembahyang atas unta, tapi sembahyang wajib dia sembahyang di bawah. Lepas sembahyang wajib, sembahyang sunat, naik balik atas belakang kaldai dia ataupun himar dia ataupun bagal dia ataupun kuda dia ataupun unta qaswa dia, maka dia sembahyang atas kenderaan. Boleh. Kita pun atas kereta boleh sembahyang. Atas kutubang lagi boleh. Boleh, okey. Yang tidak bergerak dengan geraknya. So maknanya benda tu bergerak tapi tak boleh bergerak dengan pergerakan dia. Kalau dia sujud, kepala jangan bergerak, jangan angkat. Sekurang-kurangnya mengenakan suku daripada dahinya dan suku dari 2 lututnya dan 2 tapak tangannya. Asyik dia beritahu dah. Untuk mengenakan ke semua dahi tempat sujud tak mungkin. Dia nak tanya lah. Kalau ke semua dahi dia nak kena tempat sujud, nak kena uli ikut. Dua lutut nak pergi kena tempat sujud, nak kena jenuh golek lah. Sebab tu dia beritahu, mengatakan bahawa yang dikehendaki dengan sujud itu, bahawa dahi kita ini kena tempat sujud itu, dia sebut dah sekurang-kurangnya suku daripada dahi. Suku dia kalau kena ni sebahagian besar kira suku lah dahi. Dari 2 lututnya dan 2 tapak tangannya atau anak jari batinnya dan perut anak jarinya atau jari 2 kakinya kepada tempat sujud. Mesti pastikan 7 anggota sujud itu mengena tempat yang kita salat. Suku daripada anggota itu kena bagi maksud lekat betul, jangan pakai angkat letak tidak, kena. Tangan pun kena, perut jari kena. Wajib menekankan dahinya kepada tempat sujud. Jangan tonyoh lah. Kadang duduk, saya kata kena pastikan dia lekat, bagi maksud memang kena betul. Kalau dia goyang kan dia kena, sebab dia punah panggung kan, punah terangkat, serta tekankan dahinya buat sujudnya dan meninggikan punggungnya daripada kepalanya. Memanglah. So nanti kalau ada sujud yang jenis macam rimau mengeram tu, jenis
Dia rendah macam rimau nak terkam orang tu. Dia punggung dah rendah. Punggung rendah sampai hampir sama dengan kepala. Sebab tu dia kena beritahu. Mesti angkat punggung tinggi sampai kepada kepala dia di bawah. Dan yang akmalnya, yang paling sempurna sujud, bahawa takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangannya, kemudian dihantarkan dua lututnya. Tengok, digunakan perkataan takbir bagi tunduk sujud dengan tiada mengangkatkan dua tangannya, kemudian dihantarkan dua lututnya, kemudian dua tapak tangannya. Maknanya sujud dia kena turun dua lutut dahulu, lepas tu baru turun tapak tangan. Bagi orang yang tidak sleep disc, kalau sakit pinggang ni, dia kena turun tangan dulu. Yang uzur boleh turun tangan dahulu. Sebab dia kata yang akmal, yang sempurna. Yang sempurnanya daripada kita yang tidak sujud, turunkan daripada kaki, turunkan dua lutut dulu. Maksudnya dua-dua sekaligus. Bukan turun kanan dulu, lepas tu kiri pula. Dua sekaligus lutut, lepas tu baru tangan turun. Lepas tu baru dahi turun. Jangan turun dahi dulu. Turun dahi dulu, pingsan. Tengok tertibnya. Ni semua ada hadisnya. Sebab banyak hadis yang tetap semayang. Dia telah simplify orang awam macam kita, di mana dah nak buka kita hadis. Lepas tu hadis pula banyak pula, yang ni kata begini, kena kata begini, tak tahu tahrik hadis pula tak tahu. Tu ada orang kerja tengok yang tu. So kita ambil yang simplify, yang paling mudah. Yang paling mudah, yang paling ringkas kalau boleh. Sebab mengaji pun sebulan 2 kali ya. Itu pun orang kumpul Ustaz baca ni, Pak Ustaz punya perangan dalam sangat, Ustaz boleh cangkat sikit tak? Yang lain kata Ustaz kena dalam lagi. Sebab kita ni orang tua. Pula yang kamu ni kata suruh cangkat sikit lagi, aku kata suruh dalam lagi. Tapi aku ni ikut yang mana? Tak apa. Apa yang saya rasa baik saya sampaikan. Tak apa. Semua okey, semua baik. Dua tawakannya menghanjur segala jarinya unjuk jari ke kiblat. Jangan duk kona begitu, jangan kona ke sana, jangan jengkel satu arah. Tak. Semua menghadap kiblat. Jari. Kemudian menghantarkan dahinya. Barulah dahi turun. Jangan dahi dulu. Okey semula. Lutut turun, tangan dua-dua, jangan buka, jangan kemak. Begitu menghadap kiblat. Kiblat baru letak dahi. Lepas letak dahi lebih sempurna, kena hidung tu. Dan hidung hantarkan dahinya dan hidungnya. Hidung tu sudah merupakan satu ekstra dari yang dituntut bagi memastikan dahi kena tempat sujud. Pasal yang diminta tu ialah sujud atas dahi. Dahi, dua tangan, dua lutut, dua ujung kaki. 7. Tu Nabi katakan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum tu. Hadis sahih, tak terdekat. Aku diperintah untuk kamu sujud, kita sujud dengan 7 a'zum, 7 tulang. A'zum tu tulang. 7 tulang yang mengena ke tempat semayang. So dahi dikira tulang, tangan dikira tulang, dua lutut dikira tulang, ujung kaki dikira tulang. Yang pentingnya 7 anggota ini benar-benar mantap pada tempat sujud. Padahal terbuka keduanya dan menceraikan dua kakinya. So, jangan kaki pula lepas kaki, jangan kembar kaki dua-dua tu dia rapat, kena ceraikan. Tapi yang ni lah saya kata, yang ni lah cukup. Hati kita antara kata-kata aku nak tegur orang ni atau tidak, tak tegur nanti. Kita tengok semayang kan, memang kakinya tak pernah dia pacak, dia terangkat. Tak ada mazhab yang boleh terangkat kaki tu. Tapi nak tegur jadi busybody, tak tegur kesian. Tak ada ruang yang nak mengatakan dia sah semayang kalau ujung kaki terangkat. Dah biasa terangkat. Ataupun dia
kaki dia letak begitu, dia letak apa nama ni, bukan pacak, dia letak begitu, dan dia tak ubah dah begitu sampai akhir. Sujud disuruh atraful asabi'. Wa atraful asabi' maknanya kena pacak di ujung tu, kena, bukannya belakang. Macam orang baca tahiyat kan, kaki dia duduk bertimpuh je kan, dia hampak tu. Bila dia sujud pula, dia tak angkat lah. Kesemuanya dalam seluruh kitab fiqh tidak mengesahkan sembahyang dia. Kalau tengok seorang dah tua, dah umur dah 70, 80, buat lagu tu, maknanya sepanjang hidup dia, dia sembahyang lagu tu. Umur 80 dah. Berapa lama lagi nak khabar sembahyang? Memang tidak sah. Dia tak tahu. Dia dah, ignorance is not excuse. Terutama sekali dalam konteks yang paling mudah macam ni. So dia kena jaga, nak kita ulang, nak kena jaga betul. Dan menceraikan dua kakinya kadar sejengkal, lebih kurang. Dua kaki bila kita sujudkan, dua kaki kita belakang tu, jangan tumit belaga, jangan duduk tu sangkut, jangan duduk rapat, jangan. Dia kena renggang kadar sejengkal. Sejengkal dah senang lah dengan kangkang kita lah. Tak nampak cantik lah. Merenggangkan dua lengan dan dan merenggangkan dua lengannya. So jangan lengan ni bila kita sujud, jangan lengan rapat ke sini, dia kena buka gitu ni lengan ni, lambung kita ni, jangan sujud dengan rapat begitu. Perempuan tak apalah, kena buka jalan, tapi kena buka, jangan buka kuat sangat pula. Kawan sebelah mentang-mentang nak buka tu dia. Tak apa, kita sembahyang, kita pun tak cukup tempat ni, kita pun memang terpaksa kena rapat-rapat. Macam di Mekah, sebenarnya Mekah lagi teruk, lagi rapat. Dah ada rapat, nak turun sujud tak boleh, dia kemang pula gitu pula. So dia ambil kira dah sembahyang macam mana. Sedanglah, yang pentingnya laki-laki jangan dikembarkan, jangan dirapatkan ni, apa benda ni, siku yang ni benar yang ni, yang ni lah apa jibul. Jangan rapat di lambung, di tulang rusuk, buka sikit, tapi jangan buka sangat. Kita jumpa lagi perempuan ni. Dan mengangkatkan perutnya daripada dua pahanya. Kalau saudara sujud dengan ke belakang sangat, bila kita sujud macam terlampau rapat sangat dengan dinding, tak rapat dengan sah depan, memang nak kena rapat sungguh, itu darurat. Ketika itu baru nampak perut rapat dengan paha. Yang dikehendaki kalau boleh, angkatkan perutnya dari dua pahanya, sedanglah pada laki-laki, dan menghimpunkan keduanya pada yang lain daripada lelaki. Apa maksud lain lelaki itu? Perempuan dan lagi satu tu, laki-laki lembek, laki-laki lembut tu, ataupun khunsa lah. So perempuan dia kena dua tangan boleh rapat ke sini dan boleh rapat ke perut ke bawah. Perempuan dan khunsa. Laki-laki, yang nama laki-laki dia kena renggang dan perut dia kena angkat, jangan letak, jangan rapat dengan paha dia. Itu yang pada yang lain daripada laki-laki, maknanya perempuan lah. Perempuan jangan lupa ya, perempuan ni siku dengan ni dia boleh rapat dengan badan dia, dan perut dia pun munasabah. Pasal kalau perempuan mengandung semayang, mau tak mau pun memang perut atas paha lah. Ya, perut besar, anak 10 kilo dalam perut tu. Sebab tu kalau dia katakan perempuan kena renggang perut daripada paha, Allah, aku mengandung, bayang macam mana. Tak, perempuan ada kelonggaran. Lagipun perempuan tak elok dia dibuka tu semayang, dia rapat. Okey. Yang ke-8, duduk antara dua sujud. Dan jikalau sembahyang sunat sekalipun, sujud yang pertama bangun, sujud yang pertama dipanggil duduk antara dua sujud.
Tak kira semayang sunat ke, semayang wajib ke, kena duduk atau dah sujud. Dengan tumakninah. Dan jangan dipanjangkan dia. Okey, ini ambil ingatan. Dalam sembahyang ada rukun panjang dan rukun pendek. Rukun panjang misalnya baca Fatihah rukun, dia rukun panjang. Rukuk rukun panjang. I'tidal rukun pendek. I'tidal rukun pendek. Sujud rukun panjang, duduk antara dua sujud rukun pendek. Maknanya kalau kita jadi imam sembahyang ke ataupun sembahyang belakang orang ke, kena tahu. Kalau kita boleh rukuk lama sedikit daripada biasa, dia boleh sebab dia rukun panjang. Terutama orang yang sedang sembahyang, dia nak habis sembahyang dah, dekat ayat keempat dah, orang seorang nak tumpang dia, baru masuk dalam surah dalam masjid, dia tahu orang tu nak masuk, ambil sembahyang ke, dia boleh menunggu orang itu untuk mendapat rakaat yang pertamanya dengan menunggu dalam sujud. Jangan tunggu dalam i'tidal. Rokok boleh, rokok boleh, sujud boleh. Pasal jika dia dan sujud lagi awal dan lagi baiklah, terutama sekali bila dalam kes sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat dalam mazhab Syafi'i kita, kalau orang datang yang dia masbuk, dia datang tak sempat satu rakaat pun, datang imam baca tahiyat dah, maka dia tak payah niat sembahyang Jumaat lah, dia niat sembahyang zuhur, berimam dengan imam bagi salam, dia kena terus sembahyang 4 rakaat zuhur. Kalau dia dapat 1 rakaat saja, dia boleh niat sembahyang Jumaat. Sempat bila dia sempat takbir ihram dan baca 1 ayat daripada Fatihah, bismillah pun cukup. Sempat dia rukuk, sempat dia bersama tumakninah dengan imam dalam rukuk, maka sempat 1 rakaat. Sempat 1 rakaat, maka hari itu dapat jemaat kat dia. Tapi pahalanya sebiji telur ayam saja. Awal yang datang awal dapat pahala seekor unta, datang azan dah dapat pahala seekor lembu, datang khutbah sedang berkumandang sebagai dapat pahala seekor kambing, datang ujung khutbah dah sempat semayang lah, dapat pahala seekor ayam, datang sempat tahiyat dah, dapat seekor telur. Kalau telur angsa tak apa juga. Itu hadis yang Nabi bayangkan, semakin awal datang semayang, datang. Okey, saya nak balik pada poin bahawa kalau kita dengan isteri kadang sebagai di rumah kan, kita nak tunggu dia tunggu dia ikut kita boleh tunggu dia semasa kita sujud, kita rukuk boleh sebab dia rukun panjang, boleh tunggu lama tak nak sabar lah, ni dia baru nak mandi baru duduk tunggu. Mengambilkan boreh apa tu, munasabah dia nak pakai telefon dan sebagainya. Okey, kita tunggu dalam rukuk penting, tunggu sebab disempat rakaat. Itu yang nak membezakan antara rukun sembahyang. Istilahkan rukun panjang, rukun pendek, itu kita faham bahawa dalam masa kita baca Fatihah boleh tunggu, dalam masa kita rukuk boleh tunggu, itu dia rukun panjang. Tapi jangan tunggu dalam i'tidal. I'tidal dia panggil rukun pendek. Rukun pendek selama-lamanya tak boleh panjang. Rukun sujud rukun panjang, duduk antara dua sujud rukun pendek, tak boleh tunggu. Jika sembahyang saya kelipun, jangan termain. Dan jangan dipanjangkan dia, melainkan pada i'tidal kerana rukun yang mereka i'tidal, kerana rukun yang pendek keduanya. Dua pendek tak boleh, kena ambil yang panjang. Dan sunat menghantarkan dua tapak tangannya atas dua lututnya. Itu yang kita dah buat tu, letakkan dua tapak tangan atas dua lutut, dua tapak tangan atas dua lutut. Dihanjurkan segala anak jari. Tengok dia nak beritahu ada dua pegang lutut kita. Lutut, kalau nak faham kata letak atas lutut, letak begitu. Kalau tak begitu, tangan kita tunjuk pergi ke mana?
Lepas tu dia terangkan atas lutut tu maknanya tangan letak di atas paha, ujung dengan lutut, supaya semua anggota dia menghadap ke kiblat. Kalau letak begitu, ujung lutut tak begitu, tangan kita dia tak pergi kiblat lah. Sebab tu dia nak terangkan supaya kita letakkan atas lututnya, dihanjurkan unjuk, ditunjukkan segala anak jarinya. Hunjur betul kan lah menghadap kiblat. Dan sunat ia duduk istirahat kemudian daripada sujud yang kedua. Kan ada orang kadang-kadang tu kalau dah biasa bila kita sujud yang kedua, lepas tu kita nak bangun kepada rakaat yang kedua, ada orang yang dia duduk istirahat sekejap, lepas tu baru dia bangun. Saya kena tegur banyak kali. Kita jadi imam, bila bangun daripada sujud yang kedua, nak naik rakaat yang kedua, kita duduk belakang, subhanallah. Hang tegur buat apa? Aku istirahat sekejap saja. Dia ingat kita lupa, dia ingat kita nak baca tahiyat dah, subhanallah. Kan jadi masalah pula. Padahal dia berhenti tu sunat saja. Kalau sunat pun menyebabkan orang tashwish, baik tak payah. Yang pentingnya kita bangun ke rakaat yang kedua, dari sujud yang kedua. Yang hendak berdiri ia daripadanya, dan ia menghantarkan dua tapak kaki atas lututnya, dihanjurkan segala anak jarinya, dan sunat ia duduk istirahat. Sunat duduk istirahat, rehat sekejap, kemudian daripada sujud yang kedua. Yang hendak berdiri ia daripadanya, dan ia bertalakan di atas dua tapak tangannya tatkala berdiri. Nak berdiri tadi ni, tapak tangan kena letak balik, tak depan balik, letak balik, baru angkat. Dan boleh kita bangun rakaat yang kedua dengan tidak letak tangan, boleh. Tapi letak kita letak tangan balik, baru kita bangun kepada rakaat yang kedua. Tak berdiri daripadanya, dan ia bertalakan atas dua tapak tangan tatkala berdiri. Yang ke-9, rukun 9, membaca tasyahud akhir. Ingat ya, tasyahud awal dia tidak rukun. Tasyahud awal dia bukan rukun, dia termasuk dalam sunat ab'ad. Boleh ditinggalkan dengan sengaja, boleh. Kalau kita sibuk nak cepatkan, sengaja nak tinggalkan tahiyat awal bagi sembahyang yang 4 rakaat, 3 rakaat, boleh tinggal. Kalau tinggal boleh dengan tidak lupa, tidak disunatkan sujud sahwi. Kalau tertinggal tasyahud awal dengan terlupa, tertinggal, maka sunat sujud sahwi. Sunat maknanya tak sujud sahwi pun tak apa. So tahiyat yang dirukunkan yang kedua, tahiyat akhir. Tengok yang tahiyat ni banyak besi. Dalam hadis tahiyat ni 3-4 besi ada. Pendek ada, panjang ada. Tak, semua tak apa, semua boleh. Tapi yang ni dia bawa ni yang kita pakai. At-tahiyyat, tengok tu. Tengok syadah yang ada tu. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadihis salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Muhammad Rasulullah. Inilah tahiyat yang kebanyakan kita baca. Setengah dia start dengan at-tahiyyatu lillah, dia tak ada mubarakah. Untuk Tuhan, assalamualaikum ayuhan nabi pun boleh. Ada besi, ada hadis demikian. Tapi inilah yang satu penekanan saya. So, dalam tahiyat itu kita ada 2 kali kita bagi salam. Satu, kita bagi salam kepada Allah. Jadi senangkah kalau kita lihatkan kita nak bagi salam kepada seorang? Kadang tu tak boleh bagi salam, boleh kirim salam saja. Macam kita dengan Nabi, tak pernah kita bagi salam dekat dia, mereka akan kirim salam. Ataupun kita ziarah kubur Nabi, kita bagi salam kepada dia. Tapi ini kita nak bagi salam kepada Allah Ta'ala. Sebab tu Nabi bertanya Allah Ta'ala, ya Allah, bagaimanakah caranya hamba-Mu ini nak memberi salam kepadamu? Itu yang Allah ajar kepada dia. Bacalah ini salam kepadaku.
At-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Tahiyyah maknanya sembah salam, penuh penghormatan, yang membawa kepada keberkatan yang kekalan, dan rahmat-rahmat, selawat-selawat yang tayyibat, yang baik-baik, kesemuanya saya persembahkan lillah. So, yang pertama tu dipanggil salam kita kepada Allah. So, kalau kita boleh dapat menyingkap ingatan pada ketika itu bahawa kita sedang menghadap Allah Ta'ala dan kita sedang melapaskan salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum ayuhan Nabi. Lepas kita bagi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bagi salam kepada Nabi. Sebab ini hujah bagi orang yang mengatakan Nabi tidak wafat. Bagi maksud Nabi dah hidup dalam kubur dia, dalam alam kubur dia, yurzaqun, mendapat rezeki daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kita pergi melawat Nabi pun kita sebut sama juga, Assalamualaikum, ataupun Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ya aqsana khalqillah, asyhadu qad ballaghta risalah wa addaital amanah wa nasahatal ummah. So, hadis sahih, Nabi dengar salam kita, Nabi jawab salam kita. Memang kita berpegang dengan para anbiya, mati sekejap, roh dia keluar sekejap, badan dia pada ketika itu tidak bergerak, sehinggalah dikebumikan. Dia dikebumikan, rohnya kembali kepada badan. Banyak hadis sahih, Nabi kita setiap kali dibagi salam kepada dia, maka dia jawab salam. Itu hikmah yang orang tidak pernah sebut. Kalau dibuka Masjid Nabi 24 jam macam Masjid Haram, so orang bagi salam dekat Nabi 24 jam, tak ada kerja lain, jawab salam tu. Memang ada sahih. Sebab tu maka bila pukul 10 malam tutup, seorang pun tidak boleh ada. 4 pagi, 3 pagi dia buka. Subuh 4 suku, 3 suku dia sudah azan pertama, so 3 dia buka. So, Nabi rehat 11, 12, 1, 2, 3. Kadang tutup pukul 11, waktu orang ramai sangat. 12, 1, 2, 3, 4 jam. Itulah masa yang kita boleh anggapkan, walaupun kita tak boleh fikir dengan alam kita ni lain, alam kubur lain, tapi yang pentingnya sebagai makhluk memang perlu kepada rehat, perlu kepada masa sebagainya. Sagi dia siang hari, sejak buka pukul 3 tu orang dah serbu dah serbu pukul 3 tu, tak berhenti dah orang bagi salam daripada pukul 3 tu terus menerus ke pagi ke petang, terus tak berhenti satu saat pun. Itu yang kita kata bila kita ada penghormatan itu dalam sembahyang di mana pun. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Kita mohon rahmat Allah kepada Nabi. Rahmat maknanya kebaikan Allah, kebahagiaan, keselamatan, ketenangan hidup yang didoakan oleh 1 bilion umat Islam kepada Nabi. Assalamualaikum ayuhan Nabi itu 1 bilion lebih kurang saya orang doakan, bukan sekali tu. Dan kalau anda tengok pada waktu tu bila kita sebut saja, macam orang azan tu, kita azan tempat kita ni maghrib katakanlah pukul 7.20, so matahari dia bergerak ke arah barat, so every second tu orang azan tu, pasal waktu ikut. Sampai macam sekarang ni mungkin baru asar di India sekarang, Mekah mungkin baru nak asar. So, maknanya waktu azan itu ikut pergerakan waktu, pergerakan matahari yang tu ke barat,
Maka makna orang yang menyebutkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah manjang. Mai semayang. Masuk tu semayang. Kita assalamu alayka ayyuhan nabi. Orang yang lepas kita semua sama. Assalamu alayka ayyuhan nabi. Sentiasa disebut demikian. Tentulah doa itu barang pasti Allah tunai. Bila Allah tunai, so Nabi kita dengan jasad dia, dengan ruhnya berada dalam keadaan yang cukup salam, penuh rahmat Allah. Kita doakan wa ala ibadillahi salihin. Kita juga bagi salam kepada hamba-hamba Allah yang saleh. Jangan enggakkan hamba yang saleh itu daripada manusia sahaja, tapi hamba Allah yang saleh banyak. Satu ketika Nabi dan para sahabat keluar ke tanah lapang untuk mendoakan, untuk bersemayang istisqa, minta hujan. Semua dah keluar nak semayang dah. Nak semayang dah. Nabi balik ke belakang. Kafakum. Tak payah semayang dah. Tak payah semayang, jom kita balik. Kenapa ya Rasulullah? Aku tengok tadi seekor semut sedang mengangkat tangannya kepada Allah Subhanahu wa taala meminta hujan turun. Aku yakin doa semut itu makbul. Jom kita balik. Tak sempat balik. Hujan turun. Kenapa hujan turun? Doa ibadillahis salihin. Doa semut. Semut doa. Seekor semut sahaja yang mengangkat tangan berdoa. Cuba kita lihat senario. Allah yang maha agung, yang maha besar, batal semua semayang. Sebabnya yang pertama rukun, pastikan semayang masih ada pada Assalamualaikum warahmatullahi. Tak sempat yang kedua terbatal ayat semayang, maka tidak mengapa, semayang telah sah. Dan tidak payah bagi salam dah, sebab sembahyang salam itu sebahagian daripada sembahyang. Kalau dah wuduk tak ada, sembahyang gapo dia kah? Okey. Sekurang-kurangnya Assalamualaikum. Dan yang akmalnya Assalamualaikum warahmatullahi. Ada sekali saya sembahyang belakang imam mana di airport tu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Duk cari juga tak mana dia ambil wabarakatuh. Tak, dalam sunnah, dalam hadis Assalamualaikum warahmatullahi. Pasal cantiknya kita mula sembahyang dengan Allah, kita habis dengan Allah. Kalau barakatuh tu dia pergi lain. Sebab itu semua yang diamalkan oleh orang-orang yang tahu memang paling pendek Assalamualaikum. Assalamualaikum pada apa saja. Tak ada. Ambil yang akbar, akbarnya Assalamualaikum warahmatullahi. Kedua. Dua kali sekali. Sekali ke pihak kanan dan sekali ke pihak kiri, yang berpaling keduanya hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakangnya. So dia ada kaedah kita balik soal itu. So jangan pakai tengok gitu. Pipi ni. So, kalau orang belakang nampak pipi. Jangan tak sampai. Jangan lebih sangat pula. Kalau tengok orang belakang tu. Hingga kelihatan pipinya bagi orang yang duduk di belakangnya. Dan sunat meniat. Sunat. Niat ketika bagi salam itu, beri salam atas orang yang ia berpaling kepadanya. So kita ada kawan sebelah kanan, kita niat bagi salam dekat dia. Baik, orang yang ujung salam dekat dinding. Tak, itu yang tadi. Ada makhluk di kanan dia. Ada makhluk di kanan dia. Atau orang yang paling kepadanya daripada malaikat. Dan yang mukmin, ins, mukmin daripada manusia dan jin. Ada. Maknanya
Sebab Nabi semayang banyak diikuti oleh jin-jin Islam, dan banyak dalam riwayat manaqib ulama-ulama besar, jin berkumpul seluruh dunia bersemayang dengan mereka. Di antaranya Syekh Al-Wahhab Asy'arani. Jin seluruh dunia. Dia tak ada masalah, dia laju, dia tak payah naik kapal terbang nak pergi, dia laju. Cahaya boleh bergerak satu second cahaya boleh bergerak 185,000 batu. Dunia ni baru 24,000 batu je. 24,000 batu dia 2 second aja dia sampai dah. Tapi Abdul Sya'rani memang dia disuka oleh jin Islam semayang belakang dia. Di antara sahabat yang jin suka ialah Ubay bin Ka'ab. So, Ubay bin Ka'ab seorang yang cukup baik bacaan dia, dan dia juga seorang pengumpul Al-Quran, penulis Al-Quran. So banyak yang jin ikut belakang mereka. Dan sunat meniat keluar daripada semayang, selain daripada niat tadi kepada yang makhluk beriman kanan kiri kita tu, dan sunat juga kita niat kita nak berhenti keluar daripada semayang. Sama dengan kita terbatal dalam semayang lah. So, terbatal dalam semayang, kita nak kena keluar semayang. So, sunat niat kita telah batal semayang, kita niat keluar daripada semayang. Pasal nak membezakan antara takbir ihram, kita masuk semayang, dan haramlah kepada kita perkara-perkara harus yang sebelum semayang. Haram makan, haram minum, haram bercakap, haram beralih. Beralih pun Nabi larang. Jangan boleh, haram. Tak boleh. Dilaranglah. Atas tak boleh tengok dan sebagainya. Sampailah kita bagi salam. Salam itu kita keluar semula daripada semayang, dan halallah balik yang diharamkan tadi. So sunat sahaja kita niat keluar daripada semayang. Pada salam yang pertama, jangan terdahulu dan jangan terkemudian. So jangan niat keluar semayang dulu, lepas tu baru bagi salam. Ataupun bagi salam dulu, lepas tu baru niat keluar. Tak, dia kena sama. Ini dah beralus dah tu, dah sampai ke peringkat diterangkan sebab begitu dalam semayang. Hendaklah niatnya itu berserta dengan alif. Alif mana tu? A tu, assalam. Daripada assalamualaikum warahmatullahi. Daripada A, daripada assalam, itulah kita niat keluar semayang. Dimaksud jangan niat sebelum daripada assalam, jangan niat lepas daripada assalam. Tapi ingatlah, niat itu hanya sunat sahaja. Bukan rukun, bukan apa. Dan akhir sekali baru datang ke 13, tertib seperti barang yang telah tersebut tadi, daripada 1, 2, 3 yang dan sampai 13 tu kena ikut tertib satu demi satu. Dia tidak macam tertib dalam haji. Haji walaupun ada tertib rukun, tapi disebut tertib itu tertib pada kebanyakan rukun, iaitu mendahulukan niat ihram daripada tawaf, mendahulukan tawaf daripada sa'i yang bukan haji ifrad, mendahulukan melontar, mendahulukan apa nama ni, jangan mendahulukan bergunting daripada melontar. Itu di antara benar. Tapi yang saya sebut dalam semayang tidak, dia mesti sekuennya daripada 1 ke 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6 habis. Tidak dalam haji orang boleh buat niat sahaja haji di miqat, sampai ke Mekah nak buat haji ifrad, dia tawaf qudum, dia tak boleh tawaf ifadah. Lepas tu dia boleh pergi sa'i haji. So sa'i didahulukan daripada tawaf bagi haji ifrad. Tapi bagi orang yang buat haji tamattu' tak, sa'i itu mesti dah di 11 lepas daripada wukuf, selepas daripada tawaf. Okey, itu contoh dia. Apa nama ni, tertib seperti mana telah disebut, tekan dua atas, sertakan niat dengan disertakan niat dengan takbiratul ihram, kita baca, serta keduanya dengan qiyam dan Fatihah, tasyahud, selawat,
salam serta dengan duduk tasyahud, maka tertib itu yang lain daripada itu, dan tertib itu yang lain daripada itu, dan sunat semacam okey. Maksudnya itulah yang dimaksudkan bahawa tertib itu hendaklah menjaga yang awal diawalkan, yang akhir diakhirkan, dengan tidak ada sebaliknya. Dan sunat sembahyang ab'ad ni kita masuk pula tadi selesai rukun, kita masuk sikit kepada sunat ab'ad. Perkataan ab'adun, ab'adun dia perkataan jamak daripada ba'dun. Ba'dun singular, ab'ad plural. Kalau bahasa Arabnya ba'dun dipanggil mufrad satu, ab'ad dipanggil ka. Kenapa dia panggil ab'ad? Dia setengah, ba'dun setengah, setengah daripada wajib. Tuntutan ini dia tidak wajib, tapi dia hampir kepada wajib, tapi tidak rendah sangat macam sunat ayat. Dia dua, kita tengok juga. Yang dijabarkan, yang dipaksakan ataupun yang disunatkan dengan sujud sahwi, sama ada sembahyang fardu atau sembahyang sunat. So, orang tak faham kata dalam sembahyang fardu sahaja kalau tinggal kena kita buat sembahyang sunat sujud sahwi. Tak, dalam sembahyang sunat pun kalau kita tertinggal sunat ab'ad ini, maka dia kena disunatkan, dijabarkan, disyariatkan untuk sujud sahwi. Sama ada sembahyang fardu atau sunat, atau sunat ada 8. Selalu kita ada cara umum dia orang kata 2 saja ab'ad, satu kunut, kedua tasyahud awal. So kitab yang luas macam ni agak dalam sikit, dia ada 8 tempat yang diistilahkan dengan sunat ab'ad. Kalau satu daripada 8 ni tertinggal, kita sunat sujud sahwi. Apa dia? Satunya tasyahud awal tadi, keduanya duduk dalam tasyahud awal, dia ab'ad. Ketiganya membaca kunut dalam sembahyang subuh. Tengok kunut subuh. Kunut subuh juga ada 2 hadis yang sama-sama kuat. Ada hadis yang Nabi baca kunut, hadis sahih Nabi baca kunut sampai akhir hayatnya dengan mendoakan kepada kabilah Arab agar mereka menghentikan kekejaman kepada orang-orang Islam ataupun diri mereka. Dalam teks hadis itu tu jadi masalah, yang tak ada. Qana Rasulullah SAW summa da'a li ahya'il Arab pada al-ayat summa tarakahu. Tu ujung hadis. Nabi baca sembahyang subuh, dia baca kunut, mendoakan ke atas, tak baik tu kepada orang-orang Arab, summa tarahu, kemudian dia tinggalkannya. Kalau baca Melayu summa tarakahu tu nya tu nya balik ke mana? So orang yang tak begitu hati-hati, dia kata buah makna, kata tengok Nabi baca kunut, lepas tu dia tinggal kunut. Dah. Dia bahasa Arab dhamir ni ganti nama. Ganti nama ni dalam bahasa Arab dia balik yang terdekat dengan dia. 2. Satu kunut, 2 doa. Tarakahu tu taraka doa ke, taraka kunut ke, taraka doa. So, jawapan dia bahawa tarakahu, dia sebulan dia semayang baca kunut dengan mendoakan kepada ayat Arab, sebulan saja, lepas tu dia tinggal tidak mendoakan kepada ayatul Arab, tapi terus baca kunut. Hadis itu kuat, sebab tu Imam Syafi'i sendiri berhujah hadis itu, hadis sahih. Petua dia lah, sebab tu Imam Syafi'i sendiri pun dia petua kata kunut sunat ab'ad. Kerana dia hidup, dia lahir pada tahun yang Abu Hanifah wafat. Dia tak jumpa. Dia jumpa Imam Malik. Dia lahir pada tahun 150.
150 tahun Abu Hanifah meninggal, maka dia lahir. Dalam pengembaraan ilmu dia pergi sampai ke masjid yang ada kubur Abu Hanifah padanya. Maka kerana orang kenal dia sangat, seorang ulama besar Mekah, dia keturunan dia sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi sembahyang subuh pada hari itu, orang-orang tempat itu tempat yang Abu Hanifah mengembangkan mazhabnya, ataupun semua orang situ 100% orang mazhab Hanafi. Maka walaupun mereka Hanafi, mereka tahu hukum, mereka minta Imam Syafi'i menjadi imam kepada sembahyang subuh itu. Maka Imam Syafi'i tidak keberatan menjadi imam subuh. Makna dia makmum dia semua Hanafi. Tapi dia Imam Syafi'i terkenal imam yang telah memberi fatwa kunut dibaca berdasarkan hadis sahih dalam sembahyang subuh. Tapi mereka bila dia jadi imam, maknanya mereka bersedia untuk baca imam bersama Imam Syafi'i. Tapi bila sampai kepada rakaat yang kedua, Imam Syafi'i tidak membaca kunut dan terus tunduk. Dalam satu riwayat, murid Imam Hanafi itu ingat Syafi'i, subhanallah. Tapi Syafi'i tak peduli yang itu, terus tunduk tanpa baca kunut subuh. Bila habis semayang, maka orang-orang dalam masjid tanya Imam Syafi'i, kenapa kamu fatwa mengatakan bahawa semayang subuh sunat baca kunut, tapi kamu semayang pula kamu tidak baca kunut? Tapi cantik jawapan tu dia punya beradab, ya Allah. Dia kata, aku tidak lupa dan aku memang bagi fatwa ketua baca aku, tapi aku tidak pernah fatwa kata wajib. Aku fatwa mengatakan dia hanya sunat, abad sunat. Tapi aku tak baca pagi ni, ihtiraman li sahibi hadzal qabr. Aku menghormati pandangan tuan punya kubur tu. Mati dah. So saya kata mati ataupun wafat Imam Hanafi pada tahun yang dia lahir. Tapi dia appreciate ilmu Abu Hanifah itu. Kealiman dia bagi fatwa tidak sunat baca kunut subuh. Aku hormati. Aku semayang di masjid dia, kubur dia. Takkan aku nak main. Tak. Hormat tu. Lagi pun bukan wajib. Nak mengatakan bahawa tak payah tak asuh. Penghormatan tu bagi, dan bagi ruang. Yang saya kata cantik Imam Malik menasihatkan Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid nak mewajibkan seluruh umat Islam zaman itu wajib ikut mazhab Maliki. Tinggalkan mazhab Hanafi, tinggalkan mazhab Syafi'i, itu yang sebelum. Syafi'i sama juga, zaman dia. Hanafi telah wafat dah. Tinggalkan Auza'i, tinggalkan Alaisi. Mari kita beramal ke semuanya dengan pandangan hadis hukum yang dibuat oleh Imam Malik. Kitab Muwatta, teks yang wajib dibaca, itu saja kena pegang. Tapi tengok apa Imam Malik kata. Dia kata, ya Amirul Mukminin, inna ashab Rasulillah qad iftaraqu fil amsar. Kullun yatba' ma sahha indahu fala tujbiruhum ala ra'au kama qala. Dia kata, sebelum aku ni banyak dah sahabat-sahabat Nabi yang telah berpecah seluruh dunia dah. Aku duduk di Madinah hanya sempit. Ilmu orang luar tu luas dah. Dia ambil daripada sahabat dah tu. Dia ambil daripada tabi'in. Dia orang kemas daripada semua kali. Aku hanya apa saja. Biarlah tiap-tiap orang itu dia beramal dengan apa yang sah padanya. Jangan dipaksakan mereka satu pendapat. Aku tak setuju. Aku tak rela. Jangan ambil kita aku jadi tag yang wajib. Cantik. Boleh kita pegang. Memang saya nak ambil kesempatan mungkin pertemuan yang akan datang.
saya nak ulas saya dah ulas satu hadis baru ni, tapi banyak orang minta saya ulang sini balik. Saya akan ulang balik hadis yang cantiknya bila kita berpegang kepada ajaran yang clean, yang tidak nak menyalahkan orang. Ulama dulu mengatakan bahawa kalau kita ada pandangan tadi macam kes baca kunut, kes baca bismillah, ada orang yang katakan tak baca kunut saja bismillah. Cantiknya kalau kita pegang kata itu pandangan saya kena baca kunut sunat. Mungkin dia salah, tapi pada saya dia betul. Dan pandangan saudara pula mengatakan dia tak baca kunut, mungkin salah, yang mungkin juga betul. Sebab tu kullun yatba' ma sahha indah. Semua orang beramal dengan ilmu yang dia yakin dia sampai dekat dia, itu yang dia pegang. Biar dia beramal. Pasal orang ni kalau nak buat macam mana pun, rasa dia buat satu sahaja, tak boleh berlaku. So Allah sebut dalam Quran tu, kalau Allah Ta'ala, maksud kalau Allah Ta'ala menghendaki Allah buat kamu semua satu bangsa sahaja, satu agama sahaja, satu puak sahaja, tapi wala yazaluna mukhtalifin. Kalau aku buat begitu pun, bangsa tak ada Arab, tak ada Melayu, tak ada Jawa, tak ada Mendeleng, tak, orang putih tak ada, Jerman tak ada, semua tak, satu bangsa saja. Bahasa semua bahasa Arab lah. Satu bahasa, satu bangsa, satu kitab, satu agama, satu nabi sahaja. Apa sebut dah? Wala yazaluna mukhtalifin. Macam tu pun hampa tetap berpecah. Ini pula bahasa Arab nak terjemah ke bahasa Melayu, bahasa tulisan tu pula tu, tanduk dengan tunduk sama je. Nak faham pula lain-lain. Tak apalah, tu saya kata bagi ruang, tak apa. Sebab tu ada yang mengatakan ikhtilaf ummati rahmah, itu dia bukan hadis. Imam Malik, ikhtilaf ummati Muhammad rahmah, memang biarlah masing-masing ikut cara dia, tapi jangan sampai kita bergaduh, mudah hukum orang bid'ah dan sebagainya. Saya akan ulas dalam hadis lain. Okey. Keempat, berdiri baginya, berdiri semacam baca kunut. Yang kelima, baca salawat atas Nabi tadi, Rasulullah Muhammad tu. Kemudian lepas tasyahud, lepas tasyahud di ujung Muhammad itu baru rukun. Yang keenam, salat atasnya, salawat atas Nabi lah. Kemudian daripada kunut, kemudian daripada tahiyat pun ada salawat atas Nabi, kemudian daripada baca kunut pun ada salawat atas Nabi. Ketujuhnya, salawat atas ahli Muhammad, itu termasuk dalam sunat arba'ah tu. Kemudian daripada tasyahud akhir, dan kedelapannya salat ataupun selawat atas al Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. So al keluarga Nabi. Maka 8 itu dia termasuk dalam yang kita panggil dengan sunat arba'ah. Bezanya sunat arba'ah ini bahawa kalau kita tertinggal salah satu daripada yang 8 itu, kita ada ruang disunatkan kita sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud 2 kali selepas habis tahiyat sebelum salam. Sujud yang pertama kita baca subhana man la yanamu wa la yasuhu. Kita bangun untuk duduk antara 2 sujud, juga baca rabbighfirli sampai habis. Sujud yang kedua pula baca subhana man la yanamu wa la yasuhu, kali je. Bangun baru bagi salam. Kalau imam lupa, sujud sahwi ni bukan mesti lupa, syak. Kalau imam mensyaki sembahyang dia, katakan dia sembahyang maghrib, dia syak antara 3 rakaat ke 4 rakaat, tapi dia buat keputusan pada ketika itu cukup dah, dia baca tahiyat. Orang belakang tak tahu pun, katakan dia silap sebab dia memang buat 3, tapi dia syak, mensyaki dalam satu sembahyang sudah kena ataupun sunat sujud sahwi. Di Mekah saya kena banyak kali dah, memang tak nampak dia silap di mana, tapi dia sujud.
maka makmum ada dua pilihan. Satu, jika dia sedar memang imam itu sujud kerana dia lupa, dia sunat ikut imam, dia sujud sahwi sama dengan imam. Dan dia boleh pilih dengan tidak ikut imam pada ketika itu, tunggu saja imam lepas tu sahwi, imam bagi salam, maka dia bagi salam. Kenapa boleh pilihan? Dulu ada hujah. Yang mengikut imam ada hujah hadis Nabi, innama ju'al imam liya'tamma bikum, dijadikan imam itu suka mengikut dia. Dia sujud sahwi itu sama, ada hujah. Yang tak ikut tu, aku tahu dia buat silap, kenapa aku ikut dia silap? Baik silap seorang. Sebab tu maka dua-dua ada hujah, maka boleh buat. Okey. Maka sekalian itu, maka ia meninggalkan satu-satunya, maka sunat dijabarkan dia. Jabar ni maknanya dikenakan ke atas dia lah. Tapi tak nama wajib, disunatkan atas dia juga. Tapi sunat pun sunat yang abad, yang setengah wajib. Dengan sujud sahwi, dua sujud daripada akhir sembahyangnya. Dahulu daripada salam, sesudah membaca selawat dan tasyahud. Itu sama aja. Lepas dia selesai, kan dia dilupa ataupun dia syak, dia boleh sujud sahwi. Sahwi itu ialah selesai akhir tasyahud, sebelum bagi salam, maka dia sujud dua kali dan dia bagi salam. Selain daripada yang nama ab'ad, dia panggil hay'ah. Adapun sunat hay'ahnya, sunat hay'ah, sunat yang bukan ab'ad, yang tiada dijabarkan dengan sujud sahwi. Tidak, tak boleh. Tidak boleh sujud sahwi kerana lupa yang ini. Amat banyak. Banyaklah. Kita boleh bilanglah. Satu, diangkatkan dua tangannya serta permulaan takbir tahrimnya, takbir ihramnya. Angkat tangan tu, ada orang yang semayang tak angkat pun. Ataupun yang jenis Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang ada Allahu Akbar. Sebab dia tahu, mengatakan bahawa dia angkat tangan ini bahawa bukannya rukun, hanya sunat, bukan ab'ad, dia sunat hay'ah saja. Tapi kalau dengan niat nak perli sunat hay'ah, tak boleh lah. Dia sunat lah. Oh, teruk sangat kan angkat ni. Banyak gitu. Macam nak tak nak ya. Kita angkat pergi, kita angkat macam mana? Kita angkat pergi betul lah. Itu angkat dua tangannya serta permulaan takbir ihramnya berbetulan tapak tangannya dengan bahunya dan hujung anak jari dengan cuping telinganya yang di atas. Dia ada dua. Ni cuping telinga bawah, ni cuping di atas. Yang dikehendaki itu tertiblah. Hujung anak jarinya dengan cuping telinga yang di atas. Ni. So, ujung jari ni dia ke atas ni, sama dengan sini. Kalau gitu tu bukan kata telinga atas, telinga bawah pun tak sampai. Di atas, dan dua ibu tangannya dengan cuping telinganya. Betul lah. Ibu tangan ni dia cuping telinga bawah. So, yang ujung yang di atas, artinya dia sama dengan telinga lah. Benda kena, jangan duk pati tengok betul tak. Saya nak terangkan, kita menerangkan bahawa angkat tangan tu diangkat dengan serius, bukan angkat pakai macam laki-laki lembut. Angkat betul, bagi sini ini hampir kena ke sini, tapi yang ujung hampir ke atas, artinya telinga di tengah-tengah ni tu kena betul ya. Dia bukan begitu. Setengah orang angkat begitu kan, dia ataupun dah dia angkat ke depan, lebih kurang lah. Kemudian diturunkan keduanya, ditaruh tu, tali raha tu ditarah, ditaruh di bawah dadanya. Sebab ini dada, ini perut. So ada orang letak atas dada,
Ada hadis. Ada hadis yang Nabi pernah qiyam letak atas dada. Tapi hadis yang banyak yang pakai di dada sampai sini kan. Sebuah dada sini. Ni dada di bawah. Jangan tak gitu pula. Yang lebih teruk tu Allahu Akbar, dia ada kita nampak selalu. Malaysia tak ada, keluar Arab ya. Kita tak tahu hang semayang tak kah, tangan bergerak nanti tu Allah, weh semayang punya. So saya kata tengok pengaruh ulama besar yang membuat kitab macam ni, yang orang ajar dia kampung-kampung, yang diwarisi turun-temurun. Kita kena mengaku, kita kena akui bahawa memang kita tertib. Kalau cuba compare dengan orang lain, cuba tertib. Sorry, cuba tengok macam semayang, cuba tengok macam orang cakap tentang orang Indonesia. Banyak ini yang pergi ke Mekah, orang yang berada, tapi dia pakai skirt pergi semayang, tak pakai stokin. Tangan terbuka, ni terbuka. Cuma orang India lagi terbuka kadang. Orang Masjid dia orang tak pakai telkung. Perempuan lah, orang Turki dia tak pakai telkung. Itulah kain yang dia pakai, terbuka sini. Laki-laki kata dia yang angkat, yang duduk tidur bergelempangan dalam masjid tu. Bunyi azan, bangun, Allahu Akbar. Dah. Kita tertib ni sebab kita dah pegang ni satu demi satu tu saya kata. Kita sebab tu saya nostalgia pernah balik. Kita macam ni dia orang kampung dia khatam ni. Orang tu kampung dia khatam. Jangan main dia mengaji tu pasal qasar, ta'arab, ta'yid, dia kerja aktif betul. Sifat 20 dia aktif betul. Sekarang kadang kita maju, orang jarang baca dah. Tapi ambil balik dia nostalgia. Tengok dia bagi sampai nak takbir macam mana tu. Memanglah nak tengok kitab banyak, kitab fiqh bercakap, hadis banyak, tafsir banyak kan, memayah ni. Dia buat angkat tangan macam mana, sini letak di mana, kena pegang tangan di mana. Kita ke semua. Saya kata kebanyakan orang kita tak betul. Allahu Akbar. Tak tahu, saya tengok lain macam nampak. Atau begini ni, memang kita sedar. Jadi hadis ada di bawah dada. Ini bawah dada tu maknanya nasabah lah. Kalau bawah lagi tu dah jadi bawah perut dah, bukan bawah dada dah. Okey, sebab tu maka disebut cuping telinga di atas, dua tipu tangan dengan cuping telinga, kemudian turunkan kedua tangan. Okey. Dan okey, ditaruh di bawah dadanya, digenggamkan tangan kanan pada pergelangan kiri. Genggam ni. Jangan tak gitu. Dia genggam. Ini apa? Tangan kiri, kesudahan hantarnya dengan kesudahan takbirnya. Daripada mula tadi Allahu Akbar tu, Allahu sama habis rah, habis pegang. Sini pegang pergelangan. So nampak tegap lah. Tak kata macam sembahyang macam tu, macam berdiri tak betul, pegang lebih kurang. Sebab tu cekak pinggang dia makruh. Sabar. Allahu Akbar. Samsing. Kamu bukan nak tunduk. Okey. Yang bersama-sama atas yang dimuktamad pada syarah muhadzab, syarah wasit. So yang buat tadi itu sudah yang dimuktamad ni maksudnya benda yang Imam Rafi'i dengan Asnawi setuju. Dalam Syafi'i ini kalau sebut Rafi'i dengan Nawawi itu memang dah besar sangat tu. Orang maknanya ulama besar setuju. Itulah cara yang betulnya takbir, pegang bawah dada, letak bawah dada sikit, ini pegang, itu yang dimuktamadkan. Itulah caranya. Yang kedua, sunnah ayat membaca iftitah tadi. Allahu Akbar kabira, wajah tu.
Boleh, tak baca tak apa. Ada yang baca panjang, ada yang baca pendek. Tapi yang pentingnya dia sunat hayah. Membaca doa iftitah kemudian daripada takbiratul ihram. Sekurang akmalnya, yang paling kurang ada, yang sempurna ada. Yang paling kurang, yang boleh cukup, Allahu Akbar kabira, alhamdulillahi katsira, Allahu akbar wa asila. Dekat tu pun cukup dah. Tak apa dah, sebab dia sunat aja. Kalau yang akmalnya, wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma'al musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin la syarika lahu muslimin. Tengok, yang kita beramal sama ini pun, inilah yang kita ambil. Itu saya kata pengaruh itu sudah lama meresap masuk dan dia barakah. Kita beramal, kita ada pegangan. Dan itulah yang kita pegang. Kemudian maka membaca auzubillah. Baca auzubillah pun sunnah ayat. Kalau sibuk tak payah baca lah. Tapi nak baca Quran, baca auzubillah. Ambil di mana memang Quran kata wa idza qara'atal qur'ana fasta'iz billah. Kamu nak baca Quran pun kamu mula dengan auzubillah. Itu dalam musabaqah, dalam bacaan rasmi dan sebagainya, dia start dengan auzubillahi minasyaitonirrajim. Betul, bismillah. Dia sunat. Pada tiap-tiap rakaat. Itu yang kedua. Yang ketiganya, lepas waladdallin, mengucap amin tu. Amin ni, jangan mendahului imam. Laju tau. Imam waladdallin, amin. Dia tak nak menapah lagi buah. Yang kita panggil imam semayang tu, jangan mendahului. Kita dengar dia, bahawa kita ikut amin, tu mengucap amin. Kemudian dia selesai baca Fatihah, dinyaringkan pada semayang, dinyaringkan Fatihahnya. Dan malam disirkan, dirahsiakan pada semayang yang disirkan. Sir mana rahsia? Semayang perlahan lah, macam kalau semayang siang baca perlahan, jangan amin kuat pula. Semayang malam pula, jangan pula amin pelan pula. Sebelum bodlin, amin. Apa makna amin? Amin maknanya istajibillahumma du'a'ana. Ya Allah, perkenankanlah permohonan kami. Sebab dalam Fatihah itu permohonan lah. Di antaranya ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia doa. Bila kita amin, kita mohonkan Allah perkenankan doa kita. Sunat makmum ucap amin, bacaan imamnya bersama dengan ucap imamnya, dan sunat berhenti sakta antara Fatihah dan amin, di antara amin dan surah, di antara surah dengan rukuk dan itu di antara sunat. Kita dah sebut dulu dah. Lepas waladdallin, amin tu, atau waladdallin dengan amin ada sakta. Ada sakta, ada berhenti sekejap. Lepas tu lepas amin ada berhenti sekejap pula. Sunat aja. Tak berhenti pun tak apa. Itu sunat berhenti sakta antara Fatihah dan amin, dan antara amin dan surah dengan rukuk. Dan yang keempat sunatnya Pak, membaca surah pada imam dan munfarid. Baca surah lepas waladdallin amin itu dia sunat. Imam sunat baca ayat, munfarid semayang seorang diri saja tanpa ada makmum pun sunat baca ayat pada 2 rakaat yang pertama, 1 dan 2. Itu pada 2 rakaat yang pertama yang dipanjangkan pada semayang subuh. Ini satu daripada peringatan. Memanglah kalau kaedah yang menjadi amalan, semayang subuh imam baca ayat tiwalus suwar, ayat yang agak panjang lah. Contoh dia macam pagi Jumaat tu kita baca dalam sajadah dan sujud insan. Sajadah ada 2 halaman setengah. Insan ada 2 halaman. Cuba beza tengok antara kita baca ayat panjang begitu dengan subuh baca inna a'tainakal kautsar. Sah, semuanya tak ada masalah. Tapi dalam sembahyang subuh, Nabi dan para sahabat ikut amalan dia baca ayat-ayat yang panjang.
Maknanya kalau bezakan, kalau kita baca ayat-ayat lazim, ayat lazim daripada Wadduha sampai An-Nas lah. Tapi lazim bagi orang Melayu daripada Al-Alhaakumut Takatsur sampai ke bawah. Tak apalah, maknanya kalau subuh boleh baca Iqra, okey, panjang. Lam Yakunin panjang. Wadduha tengah-tengah lah, tak panjang tak pendek, boleh tahan lah. Tapi izaja qul wallah tu tak apa, tu reserve untuk sembahyang zuhur tu lah. Okey, dipanjang sembahyang subuh. Okey, dan zuhur pun panjang. Kurang sedikit daripada apa namanya subuh. Kalau subuh kita baca subuh kita baca 50 ayat. Yang kedua 40. Biasanya yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Itu kaedah yang kita pakai selalunya, yang mana mutawatir, semua buat begitu. Kalau kuliah yang pertama, yang kedua izaja atau qul wallah, itu biasalah. Tapi jangan pula yang pertama tu baca inna a'tainakal kautsar 3 ayat, yang kedua baca izaja ada 4-5 ayat. Boleh, bukanlah kita mesti, tapi maknanya yang pertama lebih panjang daripada yang kedua. Sembahyang subuh ayat baca panjang, zuhur kurang sedikit daripada subuh, dan asar dan isyak pertengahan. Isyak panjang tidak, pendek tidak, dan maghrib yang pendeknya. Sebab tu tengok di mana pun imam-imam, di mana kebanyakan imam lah, dia kata maghrib dia baca surah Al-Qasirah, ayat-ayat pendek. Apa tu, pendek lah. Kalau daripada tu saya kata daripada Wadduha sampai ke bawah tu dia ayat pendek lah, tak banyak mana. Dan pada subuh Jumaat alif lam mim sajadah, tu saya sebut tadi tu jadi sunat. Maknanya dia buat demikian, kalau tidak buat pun tak apa, dia sunat aja. Hal ata al insan tadi tu sunat mengucap takbir al-intiqalat. okey, tiap-tiap kali kita semayang nak berubah rukun ke rukun, daripada kita rukun yang nama dia i'tidal tadi, nak pindah kepada rukuk, sunat ada takbir intiqal, takbir untuk berpindah. Maknanya Allahu Akbar, itu takbir intiqal. Nak cuma bila i'tidal saja, sami Allahu liman hamidah, ada sejarah dia. Ya Allah Ta'ala memberi ruang begitu, nak mengatakan dia Allah Ta'ala ini dia respon kepada yang orang, yang hamba-hamba dia buat. Satu pagi Abu Bakar malam tu dengar Nabi baca satu ayat dan tafsir hadis, laisa minna man lam yarham saghirana walam yuwaqqir kabirana. Bukan daripada golongan aku, Nabi kata, orang yang tidak simpati dan kasih kepada yang muda daripada dia, dan tidak menghormati, meletakkan penghormatan yang cukup kepada yang tua daripadanya. So, penghormatan yang lebih tua kerana umur. Malam tu dengar hadis tu, dengar Nabi jelas poin tu. Pagi esok dia bangun nak pergi semayang, jalan yang dia nak pergi ke masjid pada pagi tu, ada seorang tua berjalan pakai tunggat. Nak langkah sepatah, dia duduk belakang. Kalau dia overtake orang tu, ataupun dia seolah-olah dia tidak tauqir, tidak menghormati orang tua, maka Allah dia antara Nabi nak semayang ni, aku orang tua ni sepatah ke aku, tapi tak apa, Allah susah. Akhirnya kawan tu rupanya tidak pergi ke masjid. Dia subuh pun tak kenal, rupanya Yahudi. Dia bergegah ke masjid, yang dia takut sangat, takut tidak sempat semayang rakaat pertama dengan Nabi. Dia tak pernah tinggal, takut terlepas. Pergi-pergi sempat, sebab ia panjang. Allahu Akbar, dia masbuk tapi dapat lengkap semua rukun. Dalam hati dia, dalam hati Wakar tu, alhamdulillah, punya syukur Allah Subhanahu Wa Taala, kerana walaupun dia menghormati orang tadi, taklah sampai kepada dia tak dapat semayang awal rakaat. Alhamdulillah. Datang Jibril
atas perintah Nabi beritahu kat Nabi Muhammad, mulai daripada hari itu gantikan daripada rukuk. Sebelumnya rukuk Allahu Akbar, i'tidal Allahu Akbar. Pagi itu ganti dengan Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Bahkan memuji Allah Ta'ala, Allah Alhamdulillah, kerana sempat lagi, walaupun dia hadis tadi pun dia hormat, dia penuhi, dia hormat orang tu, walaupun kena orang Yahudi tak apalah, sap-sap suai lah, tak apalah, tapi dia sempat. Sampai Nabi tukar, Sami Allahu liman hamidah. Allah mendengar orang yang memujinya. Orang ikut dia. Dah habis sembahyang, orang tanya, kenapa tukar? Nabi kata, ada seorang tadi yang datang sembahyang, dia ingat tak sempat dah, kena nak menghormati orang yang tua tadi. Dia sempat, dia memuji Allah pada ketika itu, maka Allah ambil sebagai contoh Sami Allahu liman hamidah sampai hari ini. Nabi tanya, siapa yang puji Allah tadi? Abu Bakar nak jawab, takut takabur. Sampai Allah ambil dia punya puji, Sami Allah, Allah dengar dia puji, tak jawab. Nabi tanya, akhir orang itu malu nak menjawab, mungkin kan dia lambat datang sembahyang, tapi dia takut dia menjadi orang yang takabur, dia tidak mau sebut, tak apa sebut dia adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sejak itulah maka Sami Allahu liman hamidah. Pengajaran dia, siapa sahaja yang memuji Allah Ta'ala dalam hati dia, Allah Ta'ala tahu. Bukan nak kata Alhamdulillah. Itu. Okey, setengah baca. Cik Imam yang ni waktu takbir rukuk, takbir turun daripada sujud, takbir bangkit daripada sujud, takbir sujud yang kedua, takbir bangkit daripada sujud kepada bangun berdiri qiyam. Sunat mengangkatkan kedua tangannya daripada bawah tadi, bangun yang ke dua, Allahu Akbar, angkat tangan balik, ni sunat. Kemudian i'tidal, permulaan angkat keduanya, semua angkat kepalanya, dan demikian lagi sunat mengangkatkan dua tangannya tak kala bangkit daripada sujud awal. Tu. Dan kepada qiyam, dan setengahnya mengucap Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Ni kesemua ni dalam senarai yang nama dia sunat. Sunat belaka. Dan bacaan Subhana Rabbil A'la, cakap itu pun boleh tanpa wa bihamdih boleh. Wa bihamdih ini sebenarnya dia ada hadis dhaif dalam Abu Daud, tapi tidak jadi masalah. Setengah orang baca Subhana Rabbil A'la sahaja tanpa wa bihamdih pun boleh, tak ada masalah. Dalam sujud 3 kali itu pun sunat. Sekali boleh, 3 boleh, lebih boleh. Dan tu dilebihkan pada rukuknya, kemudian daripada tasbihnya. Jika orang memparit, kalau sembahyang seorang boleh baca banyak kali sikit tasbih tadi, sunat. Apa dia? Di antara bacanya Allahumma laka raka'tu. Dalam rukuk itu bukan sahaja kita baca Subhana Rabbil A'la wa bihamdih. Kalau sembahyang seorang nak panjang tu, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqalat bihi qadami. Maknanya, ya Allah, kepada kamulah saya rukuk, bagi kamulah saya beriman, kepadamu saya menyerah diri, tunduk segala pendengaran saya, penglihatan saya, dan otak saya, tulang saya, semua kaki-kaki saya menghadap kepadamu, ya Allah. Itu bacaan yang boleh ditambah, dibaca dalam tasbih sembahyang semasa kita rukuk. Tapi ingat, ini bagi orang sembahyang munfarid, sembahyang seorang, ataupun sembahyang yang imam diketahui dia baca lama. Contoh dia, kita sembahyang qiyamul lail di masjid-masjid,
di Malaysia dan masjid-masjid di Saudi, khasnya di Mekah. Madinah memang kita semayang qiyam, semayang tahajud malam lepas tarawih itu rokoknya lama. Saya agak rokok saja pun 2 minit ke 3 minit. Sujud 2 ke 3 minit. So nak baca apa? Nak pakai surah Al-A'la. Ratus kali dah aku baca, tak bangun-bangun lagi. Modal yang tu ya. Maka kalau modal banyak boleh belanja. Hafal Allahumma laka raka'tu bika amantu sampai habisnya. Kemudian lagi tasbih lepas sujud. Adakah nak baca subhanallahil a'la saja? Tadi masa kita rukuk subhanallahil azim. Lepas masa sujud subhanallahil a'la. Apa lagi lebih? Ada. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Tabarakallahu khaliqin. Boleh dibaca tasbih yang kita baca dalam masa sujud tilawah ataupun sujud syukur. Boleh baca. Dan yang kelima, di mana? Sunat mengucap, sunat baca sami Allahu liman hamidah. Tadi saya sebut tadi. Serta permulaan angkat kepalanya. So nak kata itu kena kata semasa mula angkat kepala. Dari rukuk tu, dari rukuk nak panggung i'tidal sama dengan panggung tu. Sami Allahu liman hamidah. So jangan panggung dulu tegak. Sami Allahu liman hamidah. Tak. Daripada mula gerak sami Allahu liman hamidah. Tu. Setelah permulaan angkat kepalanya, maka apabila berdiri dibaca. Lepas tegak berdiri baca Rabbana lakal hamd. Kat saja baca. Rabbana walakal hamd pun boleh. Ada 2 versi. Rabbana lakal hamd pun boleh. Tambah boleh. Mil as-samawat wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta bihi min syai'in ba'. Itu boleh tambah. Eloknya kalau pakai fokus hafal tambah. So, ada pertambahan lah dalam ibadat kita. Okey, dan dilebih orang yang munfarid, orang yang sembahyang seorang dilebihkan bacaan banyak. Apa tambah lebih lagi? Ahlus sana'i wal majdi ahaqqu ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani ma a'taita wa la mu'ti wa la yanfudul kumyakan. Semua itu merupakan tasbih yang boleh dibaca sebagai nak merendangkan, nak membanyakkan dan nak melamakan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang keenam, sunat membaca kunut pada rakaat yang kedua daripada subuh dan witir nisfu yang kedua di bulan Ramadan. Setiap sembahyang jika kedua kedatangan bala atau percubaan tu Allahumma hdini fiman hadait. Tengok cantik yang kita baca, wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait. Ada yang tambah wa qini bi rahmatika, tak apa, tak ada masalah. Ini doa, kunut doa, dan doa aku dalam witir Ramadan, terutama dalam malam 27 di amalan-amalan di Saudi Arabia. Kunut sahaja pun 45 minit. Kunut saja 45 minit, paling cepat setengah jam. Tapi cantik dia, bahasa dia yang diminta, dan dia hidup, dia very serious. Cuma kita tak faham bahasa dia, jadi masalah. Kita hantam yang ni lah. Dia kunut nazilah ada khas. Kunut nazilah ada khas. Tapi kita nazilah yang ni tak apalah. Tapi biasanya ada kunut khas nazilah, macam kita dengar baca yang panjang-panjang. Okey. So kalau imam baca, jika imam dia baca Allahumma hdina, tu fahamlah hingga akhir. Setengahnya sunat dibaca